Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kalau Kepri senak saman silakan, kata Amir Ali Maidin. Kami tak akan sebut nama Kepris atau tag Kepris dalam hantaran kami. Kenapa dia nak terasa? Demikian maklum balas diberikan oleh pengarah urusan Maidin, Datuk Wira Dr. Amir Ali Maidin, berhubung tindakan penyanyi rap sensasi Aris Ramli atau Kepris yang bakal menyaman pasaraya tersebut sebanyak 30 juta. Katanya pihaknya tidak membuat sebarang kesalahan dalam mana-mana ciapan dan hantaran yang dimuat naik di platform media sosial Maidin, serta tiada sebarang unsur perlian atau menghina individu tertentu. Siapa makan cili dia yang terasa pedas. Kalau betul Kepris nak saman, hantar surat saman kepada pihak kami, biar peguam saya nanti akan samankan, katanya ringkas. Semalam Kepris menerusi hantarannya di Instagram memaklumkan dia tidak teragak-agak untuk menyaman Maidin sekiranya tiada sebarang permohonan maaf daripada pihak tersebut dalam tempo 24 jam susulan ciapan yang didakwa memalukan dirinya. Bagaimanapun Kepris hari ini sekali lagi memuat naik hantaran di Instastory menawarkan perbelanjaan secara percuma kepada rakyat Malaysia di pasaraya tersebut. Saya nak belanja rakyat Malaysia beras, minyak dan 3 bahan lain ikut pilihan anda secara percuma minggu hadapan. Pilih lokasi mana korang nak Kep belanja, Subang Jaya, Bukit Jelentung atau Batu Caves, katanya. Mengulang lanjut, Amir Ali mengatakan sekiranya benar Kepris ingin melakukan kerja amal di pasarayanya, dia amat mengalu-alukan kehadiran mereka selain menawarkan 1 kilo paket gula kepada yang terlibat. Baguslah kalau Kepris nak buat kerja amal, bantu orang ramai, jangan lupa hubungi pihak Maidin ikut cawangan yang diinginkan. Saya pun nak bantu juga, bagi yang terlibat Maidin akan beri 1 kilo gula kepada anda, katanya. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kepris audit lelaki mengaku cicit Nabi, pengguna Twitter pula dedah kenyataan JAKIM, mencurigakan dan berhati-hati. Sejak minggu lalu, media sosial hangat memperkatakan mengenai kehadiran seorang lelaki dan Maghribi yang mengaku sebagai cicit Nabi Muhammad ke Malaysia. Isu berkenaan menjadi kecoh selepas beberapa negeri membatalkan program membabitkan lelaki dikenali sebagai Syed Muhammad Amin Hamid Al-Idrisi bagi sambutan Maulidul Rasul. Antara negeri yang membatalkan jemputan ke majlis tersebut ialah Kedah, Terengganu, Melaka dan Kelantan. Malah pengarah Jabatan Hal Ehwal Negara Agama Islam Kelantan, Jahaik Datuk C. Muhammad Rahim Jusoh, yang dipetik daripada Sinar Harian, berkata, semua pihak perlu menyemak terlebih dahulu kesahihan latar belakang individu yang mendakwa mereka dari keturunan junjungan Nabi Muhammad. Persoalannya, siapa sebenarnya Syed Muhammad Amin yang mengaku dia sebagai cicit Nabi Muhammad? Terbaru, seorang pengguna Twitter, Arizami, berkongsi kenyataan yang didakwa dikeluarkan bahagian penyelidik Jabatan Kemajuan Islam Malaysia tentang individu berkenaan. Daripada kenyataan berkenaan, pihak JAKIM dikatakan mendapati wujud keraguan terhadap latar belakang individu tersebut. Syed berasal daripada Algeria yang mendapat kewarganegaraan Maghribi, iaitu Maroko, yang dikatakan juga mendapat kewarganegaraan Perancis. Dikatakan kini menetap di Fes, Maghribi, Maroko, mendakwa sebagai keturunan Ahli Bait, iaitu keturunan Sayyidina Al-Hasan. Berdasarkan penilaian awal, beberapa isu dan kontroversi berkaitan penama tersebut menjadi persoalan dan mencurigakan dan perlu berhati-hati dan diambil perhatian. Demikian yang ditulis pada kenyataan tersebut. Kenyataan itu juga menyebut maklumat mendapati penama warga Maghribi tersebut dikatakan dan berkaitan dengan beberapa isu dan kontroversi di Maghribi. Namun di maklumat awal tersebut tidak dapat disahihkan berikutan sumber yang amat terhad kerana dia bukan warga negara Malaysia dan tidak bergerak di negara ini.
Isu yang dikatakan berkaitan dengan individu tersebut ialah mendakwa keturunan ahli bait yang nasab berubah-ubah gelaran, yaitu Al-Idrisi, Al-Khwazani, dan Al-Alami. Kedua, penipuan berkaitan duit di Maghribi. Ketiga, penipuan lain terhadap Zawiyah Sidi Kasim bin Rahman, Fes Maghribi. Keempat, permasalahan dengan pihak Maulau Zubekatani. Kelima, dikatakan pihak Kementerian Wakaf menasihatkan kepada para syekh di Jami' Karum Huiyun supaya berhati-hati dengan penama tersebut. Dan yang keenam, para pelajar Asia Tenggara di Fes turut dinasihatkan supaya pun menjauhi penama tersebut. Dalam pada itu, penyanyi rap Caprice turut membuat hantaran menerusi Instagram, memberi bayangan mengenai latar belakang individu berkenaan yang didakwa sebagai scammer. Atas permintaan ramai, kita sudah start audit saudara kita ini. InsyaAllah Cap sendiri akan jumpa wakil My Jakim to get to this bottom of this. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz daripada Jakim yang Cap baru call tadi pada 3 petang tulisnya. Caprice juga berkata akan mengeluarkan kenyataan rasmi mengenai perkara tersebut di akun Instagram miliknya kemudian. Menerusi ruangan komen, netizen memberikan reaksi yang bercampur baru. Namun, rata-rata tidak sabar menantikan kenyataan daripada Caprice hasil bualannya dengan pegawai agensi induk agama itu. Akibatnya yang perlu diambil iktibar. Almarhum General Mahmud Syed Katab dari Irak yang datang berperang di Palestin pada tahun 1948 pernah menceritakan dalam satu bukunya bahwa beliau menyaksikan ramai dalam kalangan bangsa Arab yang berpeluk tubuh dan bergembira sahaja tanpa mempedulikan apa yang berlaku pada peringkat awalnya. Maka setelah itu mereka menghadapi suatu bencana apabila dijajah dan diperhambakan secara nyata dan halus, sehingga mereka menjadi bangsa yang dihinakan walaupun kaya-kaya, ujar Abdul Hadi. Katanya bencana yang berlaku dalam pelbagai keadaan seperti penularan wabak, kesukaran mencari rezeki, pengangguran, kezaliman, rasuah, penipuan, kenaikan harga barangan, keruntuhan akhlak, gejala dadah, jenayah, dan bencana alam. Ini adalah satu amaran Allah supaya pun kita bangkit mencegah kemungkaran yang semakin banyak, laksana banjir sehingga masuk ke dalam bilik rumah. Langkah untuk mencegahnya ialah dengan memilih kerajaan yang benar-benar menunaikan amanah Allah, yaitu sebuah kerajaan yang berakidah, beriman dan berakhlak, bukan sahaja memandang dari sudut ekonominya. Akan tetapi sekiranya tidak mempunyai iman dan akhlak, maka ekonomi juga akan runtuh, politiknya pula zalim dan menipu, lantas tiada keamanan dan keselamatan lagi tambahannya.